Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ahmad Rozaini membicarakan satu akidah yang disebutnya sebagai akidah celaka. Ahmad Rozaini ni baru-baru ni masyhur for the wrong reasons. Yang ini apabila dia menggelar Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah sebagai sewil dan lain-lain. Saya alhamdulillah telah membuat video react tentang hal itu, link dalam kotak description. Setelah itu dikatakan kononnya dia mohon maaf. Tetapi dalam permohonan maaf tersebut tidak sekalipun disebut nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Padahal sebelum itu apabila mencela disebutnya nama Syekh beberapa kali dengan celaan yang berbeza-beza. Sehingga apabila dia mohon maaf ramai yang tertanya-tanya. Permohonan maaf itu ditujukan kepada siapa sebenarnya? Saya jawab dia sedang mohon maaf kepada mikrofon yang ada di hadapannya. Tak mengapa. Sekarang orang yang sama muncul kembali dengan sebuah video pendek yang dipotong daripada kuliahnya. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Satu tuan-tuan pergi mana-mana nanti kalau dengar kuliah ada ustaz-ustaz yang duk ajar macam tu, tuan-tuan jerit dia, Subhanallah. Jerit dia. Kita Allah ni duduk atas aras, Subhanallah. Jerit dia. Jerit dia. Dengar apa ni? Subhanallah. Itu kaedah kita. Bila ada sesuatu yang dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang ajar format tu. Apa dia? Wa qalu ittakhadallahu walada. Apa? Subhana. Orang kafir kata Allah Ta'ala ada anak. Subhana. Bahkan jangan tak tahu tuan-tuan, ada orang yang label dia Tok Guru. Tapi pahaman Wahabi ya. Dia kata Allah Ta'ala mustahil ada isteri. Tapi Allah Ta'ala akan kuasa. Kalau dia nak buat isteri pun, kalau ada isteri dia nak buat, tentulah isteri yang layak dengan dia. Kalau dia nak ada anak pun, memang mustahil anak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buat anak, ikut dia buat anak yang layak dengan dia. Tuan-tuan, sampai dia boleh melayakkan isteri dan anak kepada Allah Ta'ala di atas perkataan apa? Yang layak. Dengar. Kalau saya kata, yang ni, perkataan yang layak ni, dia seolah-olah satu perkataan puaka. Yang telah diguna untuk seolah-olah nak memurnikan akidah yang celaka. Saya punya bahasa itu lah. Baik. Ulasan pertama, Ahmad Rozaini berkata apabila mendengar ustaz yang berceramah mengatakan Allah duduk di atas arash, maka jeritlah subhanallah kepada ustaz atau penceramah tersebut. Ahmad Rozaini berdalilkan ayat 116 surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalu ittakhazallahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bermaksud, dan mereka yang ini orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Saya berkata menggunakan ayat 116 surah Al-Baqarah adalah tidak betul. Kerana ayat itu membicarakan tentang mereka yang menyandarkan kepada Allah apa yang bukan merupakan sifat Allah. Adapun dakwaan kononnya ada orang berkata Allah duduk di atas arash, maka saya yakin tiada siapa yang berkata sedemikian. Namun jika orang itu berkata Allah duduk di atas arash dengan cara yang layak baginya, tidak sama dengan cara duduknya makhluk, maka yang sedemikian itu ada dan ia terbuka kepada perbincangan lanjut. Ringkasnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran sifatnya yang istawa alal arsh. Cuma menterjemahkan istawa sebagai duduk memiliki perbincangan di kalangan ahli ilmu. Perbincangan melibatkan dua perkara. Pertama, apakah boleh menterjemah sesuatu sifat Allah kepada bahasa selain Arab? Dan kedua, apakah tepat
untuk menterjemah atau mengatakan istawa sebagai duduk bersemayam. Saya alhamdulillah memiliki sebuah video khas tentang subjek ini. Dipersilakan menyemaknya, link dalam kotak description. Ringkasnya, saya berpendapat sifat istawa hendaklah dikekalkan sebagai istawa. Pun begitu, saya maklum adanya beberapa tokoh ilmuwan yang berpendapat istawa adalah duduk bersemayam dengan cara yang layak bagi Allah. Oleh itu, isu ini sebenarnya masih boleh dibincangkan. Dalam senario yang disebut oleh Ahmad Rozaini, tak perlu menjerit subhanallah kepada ustaz tersebut. Sebaliknya, boleh saja angkat tangan dan bertanya, apakah tepat untuk menterjemah istawa sebagai duduk apabila ia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja untuk tidak bersetuju dengan sebab ia bukanlah terjemahan atau maksud yang tepat. Di sini kita sama-sama dapat lihat bagaimana Ahmad Rozaini yang dinobatkan dengan gelaran Tuan Guru oleh sebahagian orang tidak memiliki adab berbeza pendapat yang baik. Bahkan ia menunjukkan dia memiliki pandangan yang sempit lagi ekstrim. Sama-sama kita maklum bahawa apabila berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan sifat-sifat Allah, maka ada dua mazhab. Mazhab pertama ialah mazhab Salafiyah yang beriman dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berkata semua sifat tersebut adalah selayaknya bagi Allah. Mazhab kedua ialah mazhab Asy'ariyah yang berkata sifat-sifat tersebut adalah kiasan, maka ia ditakwilkan kepada apa yang sesuai dalam bahasa Arab atau berdasarkan sesuatu qarinah. Saya rasa Ahmad Rozaini berpegang kepada mazhab kedua, maka dipersilakan. Namun, janganlah pula bersikap biadab kepada mazhab pertama kerana yang sedemikian bererti bersikap biadab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para imam yang empat, generasi salafus soleh dan semua lain yang berpegang kepada mazhab yang pertama. Bersikap biadab kepada mazhab pertama tidak lain hanyalah menunjukkan pemikiran yang sempit tetapi ekstrim yang dimiliki oleh diri sendiri. Baik, ulasan kedua. Seterusnya, Ahmad Rozaini mendakwa kononnya Tok Guru Wahabi berkata, meskipun mustahil bagi Allah, tetapi boleh saja Allah memiliki isteri, yang ini isteri yang layak bagi Allah. Boleh saja Allah memiliki anak, tetapi anak yang layak bagi Allah. Terhadap dakwaan ini saya tidak ulas, melainkan bertanya, betul ke ada Tok Guru Wahabi yang mendakwa sedemikian? Orang yang membuat dakwaan, tanggungjawab mengemukakan bukti adalah pada dirinya, bukan pada kita. Apabila tidak ada bukti, maka abaikan sahaja. Atas sebab inilah, apabila saya membuat video-video react, saya menyebut nama ustaz yang saya react secara jelas dan saya mainkan juga rakaman videonya sebagai bukti. Jika tidak, para penonton akan tertanya-tanya apakah benar apa yang saya react itu. Sebagai contoh untuk video ini, para penonton akan tertanya-tanya apakah benar seorang tuan guru mencela akidah salaf sebagai akidah yang celaka. Namun, dengan memainkan video rakaman daripada kuliahnya sendiri, jelas terdapat bukti. Baik, ulasan ketiga. Seterusnya, Ahmad Rozaini mencela ucapan ia adalah selayaknya bagi Allah dengan berkata, saya nukil semula ya, seolah-olah satu perkataan puaka yang telah diguna untuk seolah-olah nak memurnikan akidah yang celaka. Saya berkata, ia bukanlah seolah-olah, akan tetapi sememangnya merupakan akidah kami salafiyah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia adalah selayaknya bagi Allah dan ia bukanlah perkataan yang puaka
mahupun akidah yang celaka, kerana ia sebenarnya didirikan, diasaskan, dibina di atas dua ayat Al-Quran. Pertama ialah ayat keempat surah Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada apa jua yang serupa dengannya. Kedua ialah ayat 11 surah Asy-Syura, surah yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang bermaksud tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jika kita cermati, jika kita halusi ayat 11 surah Asy-Syura ini, dalam satu ayat yang pendek itu telah berlaku pertentangan. Pada mulanya Allah berfirman tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Kemudian Allah berfirman bahawa dia mendengar dan melihat. Bukankah mendengar dan melihat itu dua sifat yang ada pada makhluk, ada pada manusia? Bukankah dengan itu Allah semisal dengan makhluknya? Bukankah dengan itu telah berlaku pertentangan? Kami Salafiyah menghilangkan pertentangan ini dengan berkata, mendengar dan melihat itu semisal dengan Allah dari sudut bahasa, dan kami memahaminya dari sudut bahasa. Yang faham tu penting, sebab ada orang yang mendakwa generasi salafus soleh ni semuanya diserahkan kepada Allah. Maksud pun mereka seberah kepada Allah, seolah-olah generasi salafus soleh ni generasi yang bodoh, yang tidak faham tentang sifat-sifat Allah yang Allah sifati dalam ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sehingga apabila Allah berfirman Allah maha mendengar, maha melihat, mereka tak tahu mendengar tu apa, tak tahu melihat itu apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila mendengar mereka yang berkata kononnya salafus soleh ini tafwid ataupun menyerahkan seluruh makna kepada Allah, kita hendaklah menolak, kerana dakwaan sedemikian bererti generasi salafus soleh ni bodoh saja. Padahal yang benar mereka faham maksudnya, mereka faham yang mereka tafwid, yang mereka serahkan kepada Allah ialah kaifiatnya. Okey, jadi kaifiat sekali lagi, yang ini bagaimana dan ciri-cirinya, maka ia hanya layak bagi Allah tanpa sebarang kesamaan dengan makhluk. Dalam susunan ayat yang lain, mendengar dan melihat adalah dua sifat Allah yang dapat kita fahami secara bahasa. Namun, kaifiat yang ini bagaimana dan ciri-cirinya tidaklah sama atau semisal dengan mana-mana makhluknya. Allah mendengar dan melihat sesuai dengan kaifiat yang layak baginya. Oleh itu, berdasarkan dua ayat inilah kami berkata sifat yang Allah sifati dirinya sendiri, baik dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat yang dapat kita fahami dari aspek bahasa, sementara kaifiatnya atau ciri-cirinya adalah selayaknya bagi Allah. Satu perkara yang penting, kami hanya berkata selayaknya bagi Allah terhadap sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Jika Allah tidak sifati dirinya dengan sesuatu sifat atau Allah telah menafikannya, kami tidak akan menyandarkannya kepada Allah lalu berkata ia selayaknya bagi Allah. Oleh itu, apabila Ahmad Rozaini mencela ucapan selayaknya bagi Allah sebagai seolah-olah satu perkataan puaka yang telah diguna untuk seolah-olah nak memurnikan akidah yang celaka, dia sebenarnya mencela dua ayat suci Al-Quran, yang ini ayat keempat surah Al-Ikhlas dan ayat ke-11 surah Asy-Syura. Ulasan keempat, apabila Ahmad Rozaini mencela ucapan selayaknya bagi Allah, dia sebenarnya mencela akidahnya sendiri. Kenapa sedemikian? Baik, penjelasannya mudah saja. Apabila Asy'ariyah mengatakan sifat-sifat Allah adalah kiasan, tujuan mereka ialah untuk menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang semisal dengan makhluk. Maka mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah itu kepada sesuatu yang lain, selari dengan kaedah bahasa Arab dan atau qarinah yang sesuai menurut mereka.
Namun apa yang mereka takwilkan itu, jika kita semak lanjut, jika kita soal lanjut, ia tidak lepas daripada sifat seumpama makhluk. Saya bagi 3 contoh. Contoh pertama, ayat Al-Quran tentang tangan Allah. Mereka berkata ia adalah kiasan, sementara maksud sebenar ialah kekuasaan Allah. Akan tetapi, dalam ayat 75 surah Sad, surah yang ke-38, Allah SWT berfirman, wahai iblis, maksudnya, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Yang ini merujuk kepada Nabi Adam alaihi salam. Dua tangan sini adalah kiasan kepada dua kuasa Allah ke? Allah perlukan dua kuasa untuk cipta Nabi Adam? Satu kuasa tak cukup ke? Macam mana tu? Kemudian para penonton yang dirahmati Allah yang telah menonton video saya ini akan maklum tentang hadis sahih yang menyebut bahawa kedua-dua tangan Allah adalah kanan dan Allah juga memiliki 5 jari. Jadi apakah semua ini adalah kiasan? Jika kiasan hendak ditakwilkan kepada apa pula? Jika kita soal dan soal dan soal, akhirnya mereka juga akan menjawab semua itu adalah selayaknya bagi Allah. Contoh lain, contoh kedua ialah hadis Allah turun ke langit bumi pada baki sepertiga malam. Mereka berkata ia adalah kiasan bagi menunjukkan rahmat Allah pada ketika itu. Ia bukanlah hakikat kerana sedemikian itu menunjukkan tempat dan arah bagi Allah. Akan tetapi, jika rahmat Allah turun ke langit bumi pada baki sepertiga malam, bukankah itu berarti Allah berada di atas langit teratas sehingga rahmatnya turun dari langit teratas ke langit ke bawah? Bukankah itu menunjukkan kepada adanya tempat dan arah? Sekali lagi, jika kita soal dan soal dan soal, akhirnya mereka juga akan menjawab semua itu adalah selayaknya bagi Allah. Baik, contoh pertama, contoh kedua adalah sifat Allah yang mereka kata kiasan, yang mereka takwilkan. Contoh ketiga adalah satu sifat yang tidak ditakwil oleh mereka. Yang ini apabila dipelajari sifat 20, maka salah satu sifat Allah ialah wujud. Maka kita soal, wujud itu secara hakikat atau kiasan? Allah wujud, makhluk pun wujud. Maka kenapa tidak dikatakan wujud Allah adalah secara kiasan dan perlu ditakwilkan? Jika wujud Allah adalah kiasan dan ditakwilkan, apakah sebenarnya maksud Allah wujud? Jika tidak ditakwilkan, bagaimana wujud Allah apabila dibandingkan dengan wujud makhluk? Bukankah itu merupakan kesamaan dengan makhluk? Sekali lagi, jika kita soal dan soal dan soal, akhirnya mereka juga akan menjawab semua itu adalah selayaknya bagi Allah. Kami Salafiyah bertanya lagi, jika semuanya adalah selayaknya bagi Allah, kenapa sejak awal lagi tidak beriman saja dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya secara hakikat dan berkata semua itu adalah selayaknya bagi Allah? Kenapa dikatakan ia adalah kiasan? Ia perlu ditakwilkan. Namun pada akhirnya tetap juga berkata semua itu adalah selayaknya bagi Allah. Kembali kepada Ahmad Rozaini. Dalam rangka dia mencela ucapan selayaknya bagi Allah, Ahmad Rozaini sebenarnya mencela akidah alirannya sendiri juga, sebagaimana 3 contoh yang saya berikan tadi. Justru Ahmad Rozaini bukan sahaja memiliki pemikiran yang sempit dan ekstrim, tetapi juga pemikiran yang tidak jauh ke hadapan. Ini kerana jika dia dapat fikir jauh ke hadapan, dia tidak akan mencela ucapan selayaknya bagi Allah. Kerana melakukan sedemikian bererti mencela akidahnya sendiri juga. Baik, demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.